ledang. Selepas ledang, Menteri bolehlah menjawab. Terima kasih Tuan Pengerusi yang telah memberi kesempatan untuk saya pangkat jawatankuasa ini. Yang pertamanya saya ingin bertanya kepada pihak kementerian berhubung dengan Jabatan Standard Malaysia dan juga SIRIM Berhad ni, di mana kalau sebelum ini kita lihat barang-barang elektrik dicop dengan SIRIM, tapi apakah pula peranan Jabatan Standard Malaysia dalam menentukan standardnya barang-barang elektrik ataupun kekasan yang kita gunakan seharian di rumah ini, perbezaan di antara dua jabatan ataupun dua jenis kita kata cop yang diletakkan di barang-barang elektrik. Dan yang kedua, Jabatan Kimia. Saya ingin bertanya khusus kepada kimia forensik, itu berhubung dengan kes-kes yang melibatkan pembunuhan, kemalangan ataupun kes-kes yang melibatkan medical legal. Kerana Jabatan Kimia juga dia terlibat dengan kes-kes makanan yang mengawal racun-racun yang terdapat di dalam makanan, di mana mereka ini memerlukan tindakan segera dan juga ketepatan terhadap kajian yang dijalankan oleh Jabatan Kimia ini. Berapakah jumlah makmal-makmal kimia ini sebenarnya yang menjalankan kimia forensik ini? Kerana apabila kita mempunyai kes medical legal agak lambat keputusan yang kita peroleh, kerana apabila kita bertanya mereka mengatakan hantar ke makmal kimia forensik di Petaling Jaya. Apakah tidak boleh kita ada makmal-makmal kimia forensik yang lebih banyak untuk mendapat keputusan yang lebih cepat? Kemudian 0606 kajian sains dan teknologi. Saya memang agak berminat dengan kenderaan ataupun kereta ni. Saya telah beberapa kali bertanya kepada pihak kementerian tentang kereta menggunakan biodiesel dan juga enjin menggunakan hidrogen yang di hydrolyze daripada air. Kita boleh memuat turun teknik-teknik ini daripada internet. Apabila saya melihat kepada apa yang dilakukan di Amerika Syarikat, mereka menggunakan minyak yang telah digunakan di restoran fried chicken, ayam goreng segera ini, dikatakan mereka menggunakan lebih kurang 3 trilion liter setahun, tetapi kereta tu bau ayam goreng lah, asap dia tu bau ayam goreng. Jadi kita mungkin boleh menggunakan sedikit sebanyak teknologi ini untuk menggunakan minyak-minyak yang dibuang oleh restoran segera ini, makanan segera ini, untuk kita mungkin teknologi yang diperbaiki. Kita mempunyai banyak IPTA dan juga IPTS yang boleh menjalankan kajian ini. Dan juga kata saya UTM telah mengadakan kenderaan menggunakan enjin hidrogen, digerakkan oleh gas hidrogen yang dihydrolyze daripada penggunaan air. Jadi saya ingin mendapat penjelasan lanjut daripada pihak kementerian. Dulu pun di Malam Menteri pernah menjawab dalam kajian. Saya nak tahu setakat mana kajian yang telah dijalankan setakat ini. Kemudian seterusnya tentang biotech, di mana disebut oleh Putatan, mantan Perdana Menteri Kepala Batas dahulu telah melancarkan vaksin Bele di Negeri Sembilan. Dia mengatakan vaksin yang akan kita keluarkan itu adalah vaksin yang halal. Setakat ini bagaimanakah ataupun apakah status vaksin Bele tersebut? Bilakah agaknya vaksin-vaksin ini dapat kita gunakan di dalam masyarakat ataupun dalam negara kita? Dan akhir sekali Tuan Pengerusi adalah 01200, iaitu tentang angkasa. Saya tertarik apabila melihat laporan daripada akhbar Besar Malaysia. Sebenarnya saya tak pernah baca pun, tetapi hari ini terbaca ada satu laporan berhubung dengan penghantaran benih-benih kajian. Kita mengadakan kerjasama dengan Institut Angkasa Lepas Jepun, JAXA, menghantar benih-benih tanaman. Dikatakan Malaysia telah memilih dua jenis, diberi pilihan dua jenis benih, iaitu cili dan juga betik. Tetapi oleh kerana cili ni dia lebih kecil, mempunyai 1000 biji untuk 100 gram, jadi kita menghantar benih cili ke ISS, dan tujuannya adalah untuk melihat bagaimana bentuk perubahan protein di dalam benih cili tersebut. Kerana
ISS ini mempunyai graviti 0.000001 berbanding dengan 10 di atas bumi. Jadi benih cili tersebut dengan kerjasama Angkasa Lepas Jepun telah dibawa, dan apakah tujuan sebenarnya selain daripada untuk melihat perubahan hablur protein tersebut, apakah ianya bersesuaian untuk kita gunakan di atas muka bumi seperti yang disebutkan oleh Ulu Langat tadi ni. Karena kalau mungkin sel-sel kanser yang kita hantar bersama dengan angkasawan kita ke ISS itu, mungkin kita boleh menggunakan chamber yang negatif, zero gravity. Tetapi kalau benih ni kita nak tanam atas bumi yang zero gravity, mungkin tak orang kata tak praktikal lah. Jadi apakah sebenarnya tujuan kita bekerjasama untuk menghantar benih tersebut ke ISS tersebut? Itulah saja. Terima kasih Tuan Pengerusi.